Jadi untuk subjek yang pertama, tajuk yang pertama adalah pengenalan penyakit bawaan vektor akan disampaikan oleh pegawai perubatan Dr. Khairi. Kalau siapa daripada Ceras akan kenal Dr. Khairi. Kalau siapa yang biasa join Dora pun akan kenal Dr. Khairi. Dr. Khairi daripada Ceras dan dia ada satu channel YouTube untuk beliau. Nanti mungkin tuan-tuan boleh subscribe dia punya YouTube, okey? Saya akan bagi satu persembahan yang baik. Kalau tuan-tuan tak faham macam Dr. Azman cakap, kursus ni untuk semua, untuk PPKP, untuk PPKP kanan, untuk PKA, untuk doktor. Jadi kita ambil kesempatan untuk kita belajar. Jika kita tak faham, kita tanya. Jadi Dr. Khairi, saya jemput untuk mula memberi sedikit ceramah. Okey, terima kasih. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. So terima kasih kepada Cik Lady sebab interview saya sedikit. Untuk apa yang tak kenal saya macam Cik Lady kata lah, saya tinggal di Ceras lah. So sebelum ni saya berkhidmat di hospital dan 2 klinik kesihatan lah. Lepas tu saya terus dipindahkan ke sini lah. Okay. Nama penuh saya adalah Dr. Muhammad Khairi bin Muhammad Saleh. Boleh panggil Dr. Khairi saja. Okay. Saya bertugas sekarang dekat cawangan penyakit monitoring PKP lah. Okay. Bersama-sama dengan Dr. Kumarin, Dr. Rajan dan Dr. Aisyah. Okay. Alright. Jadi tunggu untuk set up dulu. Okay. Dekat sini nampak tak elok lah. Dekat komputer saya nampak elok sebab mungkin dia punya itu LCD lebih kurang sikit lah. Okay. Alright, so kita pergi ke ceramah yang pertama, iaitu pengenalan penyakit bawaan vektor. Okay. Alright, so kalau tengok tajuk ni dia agak besar, agak sebab benda kat situ pengenalan penyakit bawaan vektor. So penyakit bawaan vektor ni dia banyak, sangat banyak. Okay. Jadi dekat sini saya ada 40 slide semuanya, tapi saya akan mungkin akan cepatkan lah. Okay. Slide-slide yang tak penting mungkin saya akan habiskan dalam saya diberi masa 1 jam setengah. Selalunya kalau 1 jam setengah ni kita pergi tidur kan. So dia selalunya kalau ceramah ni 30 minit dia boleh terima. Lepas 30 minit tu dia tak boleh terima dah. Okay. Jadi siapa-siapa yang nak ambil take 5 ke nak pergi tandas tu tak perlu minta izin lah, kita boleh pergi ke belakang lah. Okay. Right. So tandas kita belakang sana saja. Okay. So kita pergi yang seterusnya. Alright, ini adalah isi parti ataupun kandungan bagi slide saya lah. Okay. Nampak banyak lah, ada 10 semua. Okay. Yang pertama sekali carta organisasi. Okay. Saya letak carta organisasi ni paling utama sebab kita kena tahulah kita bekerja di bawah kementerian yang mana lah. Okay. Alright. Yang keduanya adalah sejarah vektor. So sejarah vektor ni penting sebab ada setengah saya tanya apa sejarah vektor ni. Ada yang tak tahu kenapa macam mana vektor tu bertubuh. So nanti saya akan bagi sedikit briefing lah macam mana vektor tu tertubuh. Okay. Macam mana kita ada pencegahan dan kita ada kawalan. Right. Seterusnya kita akan pergi pengenalan mengenai penyakit bawaan vektor. Okay. So kalau pengenalan ni kita kenal sajalah, saya tak go detail. So kita kenal je, ambil tahu apa penyakit-penyakit vektor. Lepas tu klasifikasi vektor yang ni penting juga untuk tahu macam mana sesuatu penyakit itu dibawa ataupun ditular dari satu spesies kepada spesies yang lain. Okay. Alright, yang seterusnya adalah faktor terjadinya penyakit bawaan vektor, dan yang kena adalah contoh-contoh vektor dan penyakit bawaan vektor. Yang ini penting lah, ini kena tahu. Dan saya pilih 4 tajuk utama, iaitu dengue, malaria, chikungunya dan filariasis lah. Okay. Ada banyak lagi, tapi yang ni saya pilih sebab apa saya kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa sebab apa? Ada 4 dia saya pilih. Apa persamaan dia? Okay. Persamaan dia actually vektor lah, vektor dia.
semuanya disebabkan oleh nyamuk. So sangat penting lah. Tajuk saya ni dia light saja. Tapi saya tengok ada yang ceramah-ceramah yang lain tu ada entomologi, ada kawalan, yang tu lebih penting lah. Ini so kita tahu saja penyakit tu. Lepas tu nanti lepas ceramah saya ni, masa tu kena bagi perhatian lah, sebab dia melibatkan kawalan, pencegahan dan juga pengawalan etis tu lah. Okay? So kita pergi, walaupun objektif banyak, walaupun kandungan tu banyak, 40 slide, tapi dekat slide saya ni, untuk ceramah saya ni, saya nak highlightkan dia dua benda je. So habis je ceramah ni, anda kena tahu dua benda ni je. Yang pertama, tahu maksud vektor, reservoir dan juga host. Ini penting lah. Okay. Lepas tu kena tahu apa itu contoh-contoh vektor, apa itu penyakit-penyakit vektor. Okay. Alright. Itu saja yang anda tahu. Yang lain tak perlu tahu. Okay. Alright, kita pergi ke carta organisasi. Okay, kalau tengok kat sini terlampau banyak. Tak tahu kat mana satu kan. Okay. Saya sini nak pointer tapi tak ada pointer kan. Tak ada pointer kan. Right, tak apa. Yang ni bukan carta organisasi bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kalau kita tengok atas sekali tu, kita diketuai oleh Menteri Kesihatan. Okay, Menteri Kesihatan kita adalah YB Datuk Seri Adham Lim Baba. So dia ada gambar dia, siapa kalau tak kenal kan? Okay, ni gambar dia lah. Okay. Siapa tak kenal ni? Kenal kan semua kan? Kenal lah? Okay, right. Yang kedua, kita ada dua timbalan menteri, iaitu Menteri 1 dan Menteri 2. Okay, yang satu tu YB Datuk Seri Azmi. Betul kan? Datuk Seri Azmi. Yang kedua adalah tak nampak lah, Datuk apa ni? Datuk Agong. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Kecil sangat. Kita skip je lah. Kita skip. Okey. Alright. So yang ketiganya kita ada ketua setiausaha. Ketua ketiga iaitu Datuk Seri Chen Chao Ming. And then kita ada ini siapa tak kenal tak tahu lah, hero kita. Dulu Datuk kan, sekarang dah naik jadi Tan Sri lah. Okay. So Tan Sri Datuk Nur Hisham pengarah. Lepas tu kita di bawah timbalan pengarah kesihatan iaitu Bagi Kesihatan Awam Datuk Chong Chen Tiong. Okay. Kenal lah, selalu ada orang fokus dengan Dr. Datuk Chen Chao Ming tu. So yang tu Datuk Dr. Chong Chen Tiong. Dan kita di bahagian di bawah boleh. So di sana tak ada assistant. Okay, so kita di bawah kawalan penyakit, banyak kawalan penyakit, iaitu diketuai oleh Dr. Nur Hayati ya. Nur Hayati. Okay, ini Dr. Nur Hayati lah. Okay, ini kita punya bahagian. Alright, ini merupakan carta organisasi bahagian kesihatan awam Kuala Lumpur dan Putrajaya. So kita ada pengarah kesihatan negeri iaitu Dr. Param. Okay. Yang kedua kita ada timbalan pengarah kesihatan negeri bahagian kesihatan awam iaitu Dr. Amin Sahlah. Okay. Dan yang ketiga sekali kita ada Dr. Azman. Okay. So tiga-tiga ni kena tahulah, siapa-siapa yang kerja dekat vektor dia kena tahu. Okay. Alright. Okay, so kita pergi kepada sejarah vektor. Okay. So sejarah vektor ni dia dah muncul seawal abad ke-17. Okay. So kalau kita kata abad ke-17 ni daripada tahun Januari 1600 sehingga 1700. Okay. So itu abad ke-17 lah masa tu. So masa tu baru orang cakap tentang vektor, tapi tak secara mendalam. Okay. Dan munculnya penyakit-penyakit vektor ni dah diorang bagi nama start pada abad ke-18, okay? 1800 lah. So pada abad 18 ni, kenapa penyakit vektor ni muncul?
agak-agak. Siapa tahu? Tak tahu kan? Okay. So pada abad 1800 ni, masa ni ada perang juga, bukan perang dunia lah, okay? Perang kecil-kecil. Dan masa ni juga ada human trafficking, itu perdagangan manusia banyak. Itu ada pergerakan daripada manusia daripada Afrika pergi ke Eropah. So bila ada pergerakan manusia ni, dia bawa penyakit juga daripada tempat lain ke tempat lain. Selalunya penyakit-penyakit yang kita jumpa ni, contoh macam chikungunya ataupun Shigella, berasal daripada Afrika kan. So dibawa kepada Europe. Okay. So dari Europe tu disebarlah ke seluruh benua, termasuk Asia Tenggara juga lah. Okay. Alright, so kalau tengok tu tahun 1877 kita ada filariasis, okay. Sebenarnya kita ada malaria dan yellow fever, okay. Yellow fever ni pun disebabkan AIDS juga, so penting. Tapi yellow fever ni kes dia dah berkurangan sebab kita ada program vaccination. So kes pun dah berkurang lah, okay. Alright. Nah, sebenarnya kita ada dengue, dan pada tahun 1910 ni kita dah ada kebanyakan penyakit borne vector, okay. Macam contoh African sleeping sickness, Rocky Mountain spotted fever, Relaxin fever, Chagas disease, central fever, Northbound typhus. Nama tu canggih-canggih kan. Alright. So contohnya macam African sleeping sickness. So African sleeping sickness ni dia disebabkan parasite lah. Okay, nama dia parasite tu Trypanosomiasis. So dia dibawa oleh lalat sebenarnya. Lalat setse, panggil setse. So sebab apa dia panggil sleeping sickness? Sebabnya dia boleh menyebabkan, satu, dia boleh menyebabkan jangkitan pada darah yang boleh menyebabkan tanda-tanda demam, sakit otot, sakit sendi, dan seterusnya. Dia boleh ganggu sistem nervous system, saraf. Jadi bila saraf ni, sistem saraf ni actually adalah terdiri daripada kita punya otak, kita punya saraf tunjang dan juga saraf-saraf lah. So dia akan kacau kita punya bahagian otak, menyebabkan kita ada masalah sleeping lah, sleeping problem. Okay. Alright. Tapi sekarang tak dengar dah lah untuk African sleeping sickness ni. Okay. Alright. So pada tahun 1940 ke 60 ni, masa tu dah ada, bila dah ada banyak penyakit borne vector, okay, masa ni dah orang kata wakil-wakil daripada kesihatan ni dia dah particular untuk dia bendung penyakit-penyakit yang ada ni. So diorang, apa yang diorang buat actually, diorang cari punca dan diorang target. So punca ni adalah agent vector lah. So diorang kawal, diorang nak cekap dan buat pengawalan dari vektor tersebut lah. Okay. Tapi malangnya aktiviti pencegahan dan kawalan vektor ni dia berlarutan sehingga 20 tahun je masa tu. So sekejap je. Jadi bila sekejap saja mula balik muncul penyakit vektor ni pada 1970. Okay. So dekat sini saya nak beritahu pentingnya kita buat kawalan vektor tu secara berterusan. Sebab agen pembawa ni kita tak boleh nak matikan 100%. Dia mesti ada, ekor dua pun mesti ada. So nak kita kena buat kerja kita dengan betul untuk kita matikan rantayan ni. Okay. Alright. Alright. So sampai abad 19 tu bahayanya penyakit vektor ni, dia boleh menyebabkan pembangunan sesuatu negara tu ataupun negeri tu terhalang. Contohnya dekat Afrika lah. Sampai sekarang kita tak nampak dia punya pembangunan disebabkan banyak penyakit. Kenapa banyak penyakit lah. Okay. Dan salah satunya projek itu bernama Cancer Project. So kalau anda search bernama Cancer Project ni, dia famous tau. Dia tulisan Panama. So disebabkan malaria, projek ni terhenti. So pentinglah untuk kita kawal malaria ni sebenarnya. So tahun ni untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita ada program eliminasi malaria.
akan kita actually dia persediaan lah untuk kita dapat zero malaria dari segi indigenous malaria. Sebab masa saya tanya Dr. Faizi ni adalah person in charge yang untuk malaria. Jadi saya ada tanya lah kenapa pentingnya kita kawal malaria ni. Jadi dia bagi tahu sebab itulah sebab malaria ni bila kita ada kes malaria, kita punya ranking negara ni dia bawah negara-negara yang lain. Maksudnya negara-negara yang luar ni akan tengok kita tak membangun, dan kita ada penyakit. Jadi diorang tak berani nak menabur. Jadi kalau kita ada zero malaria indigenous-nya, kita punya ranking negara kita akan naik ke atas. Jadi bila ranking kita naik ke atas, so kita punya pembangunan pun akan tinggi. Akan rancak balik lah. Itu sebab tu pentingnya kita tahulah malaria dan juga penyakit vekteri yang lain. So sekarang dah setengah jam lah. Alright, so kita pergi ke ini penyakit borne vector. Penyakit borne vector ni dikenali sebagai vector-borne disease. So kalau tengok dia adalah vektor adalah organisma yang membawa patogen dan parasite dari orang lain ataupun haiwan yang telah dijangkiti kepada orang lain ataupun haiwan yang menyebabkan penyakit yang serius. Ini daripada WHO lah. Jadi kalau kita baca sekali arah memang tak faham lah. Tapi dia ada intipati dia, vektor ni kita tahu dia adalah agent. Agent mudah alih ataupun pembawa lah. Kalau ikutkan senang, dia bawa penyakit tersebut. Alright, contohnya macam nyamuk dia bawa virus dengue, dia bawa virus malaria, parasit malaria. So kebanyakan vektor adalah arthropod. Arthropod ni dulu kalau kita belajar sains ni tak faham kan, apalah arthropod. Arthropod ni dia sebenarnya adalah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang ataupun dalam bahasa Inggeris invertebrate. Contoh-contohnya adalah nyamuk. Nyamuk tak ada tulang belakang. So kalau ada tulang belakang tu kalau tampar sakit tau, tak mati-mati tulang belakang. Lepas tu kita ada pijan, kusuk, cekenik, siput, lalat hitam, agas, cagas. Lepas tu kita ada tik-tik. Tik-tik bukan TikTok, tik-tik. Tik-tik ni dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris tu sertser. Tu yang tadi saya sebut, sertser. Yang African Sleeping Sickness. Right. Okey, alright. So penyakit borne vector ni selalunya dijumpai di kawasan tropika dan subtropika di mana kemudahan mendapatkan bekalan air bersih dan kebersihan adalah masalah utama. Ini masalah utama untuk penyakit borne vector. Selalunya dia terjadi pada kawasan yang tropika lah. Tropika ni yang green area yang banyak, so mudah untuk diorang membiak. Dan kemudahan bekalan air bersih dan kebersihan masalah utama. So kalau kita rajin turun padang, pergi buat inspection dekat rumah orang, kawasan rumah orang, so kita nampak masalah utama untuk penyakit vektor ni kalau jadi wabak tu kebersihan lah, kebersihan tak jaga. So inilah punca utama. Alright. Penyakit borne vector kenapa penting? Sebab penyakit borne vector ni dia merangkumi 17% daripada anggaran bebanan global penyakit-penyakit. 17%. Banyak ni daripada penyakit-penyakit yang lain. Daripada 100%. Sangat banyak lah, so sebab tu penting tahu. Dan penyakit borne vector yang common ataupun membawa kematian yang paling tinggi adalah malaria. Walaupun kes negara kita dah turun, tapi pada seluruh dunia malaria adalah penyakit borne vector yang mencatatkan kematian yang tinggi. Lepas tu untuk penyakit yang mencatatkan kes yang tertinggi adalah dengue lah. Sampai sekarang berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Tahun lepas kita ada sampai 150,000 kes kat Malaysia je. Banyak sangat. So kita ada penyakit yang lain juga, seperti chikungunya, Zika, yellow fever, West Nile dan sebagainya. Alright, inilah saya masukkan klasifikasi vektor lah. Kita kena tahu macam mana satu virus itu disebarkan ataupun dipindahkan daripada satu spesies lah, untuk jadi wabak. Kita ada dikenali sebagai vektor enzootik. So enzootik ni maksudnya agent ni ataupun vektor ni dia akan mengikatkan virus
di satu spesies. Contohnya macam haiwan lah. So kebanyakan kita punya penyakit born vector ni, dia punya reservoir ataupun reservoir ni maksud takungan lah, untuk dia ada virus tu adalah daripada haiwan. Okay? So contohnya macam ni. Okay? So vektor yang zootik ni dia akan tingkatkan dulu virus dalam satu spesies tu, haiwan. Lepas tu kemudiannya haiwan ni pun akan meningkat juga dari segi kuantiti tu, dan haiwan ni pun akan mempunyai randah lah, okay, daripada hutan dalam lah, dia akan pergi keluar juga lah, dia berjumpa dengan manusia lah. So bila dia berjumpa dengan manusia, dekat situ pun ada vektor juga, okay. So vektor ni pun dia akan gigit manusia, spesies yang lain. So bila dia gigit spesies yang lain, so dia jadi vector bridge, jambatan, vector bridge. So dia akan transmit penyakit ataupun virus ataupun parasite kepada spesies yang lain. So kita panggil vector bridge lah. Okay, yang seterusnya, manusia ni kita tahu lah, manusia satu organisme yang suka berkeliaran, okay? Suka travel merata-rata kan. So dia jumpalah dengan orang lain kan. So bila berjumpa dengan orang lain, kita ada vektor dekat kawasan tu juga. So jadilah vektor epidemik. Okay? Epidemik lebih kepada besar lah, cukup besar. Okay? So ini penting lah untuk kita faham lah. Alright, ini faktor-faktor terjadinya penyakit. Okay? Ini adalah faktor-faktor yang general lah. Macam kita ni, contohnya macam iklim dan variasi musim menghuri, kehidupan ejen penyakit, reservoir dan vektor. Iklim ni sangat memainkan peranan penting lah. Saya suka sebut nyamuk sebab apa tu, senang kita nak faham. Kalau penyakit born vector ni tak faham kan, kalau tak familiar kan. Contohnya macam nyamuk lah. Okay. Kalau kita tengok nyamuk ni ada tak kes dia ataupun kes denggi kat malaria, yang kes malaria yang ada di negara yang iklim sejuk? Ada tak? Ada kan? Macam ketika Jepun ada. Tapi yang menariknya, pada tahun 10 tahun lepas lah, okay, Jepun pernah minta bantuan daripada kita untuk kawal wabak denggi diorang. Sampai wabak diorang ni banyak lah, naik sampai tak sedaya 50 kali ganda. Sebabnya masa tu ada perubahan suhu di Jepun yang menyebabkan nyamuk tu dia jadi aktif. So itu penting juga iklim, cuaca, right? Seterusnya reservoir. Reservoir Pasophorus. Reservoir ni adalah haiwan yang menyimpan kuman patogen. So patogen ni tadi saya sebut patogen kan. Patogen ni sebenarnya adalah organisme ataupun kuman lah, kuman virus, bakteria kan. Tu kita panggil patogen. Okay. Lepas tu kita ada host. Host ni adalah perumah, organisme yang menjadi tempat virus ataupun parasite menumpang atau mengambil nutrien. Okay. Alright. So kita dah capai objektif yang pertama, untuk tahu vektor, reservoir dan host. Itu saja. Okay. Yang seterusnya adalah geografi. Okay, geografi ni pun penting juga. Kalau tengok kes dekat Malaysia ni paling banyak sekali dekat KL. Betul tak? KL paling banyak sekali. Bukan KL, Selangor. Selangor. Okay, untuk kes denggi lah. Okay. Kenapa Selangor banyak kes? Agak. Sebab geografi lah. Geografi, lepas tu kepadatan penduduk, itu menyebabkan pembiakan ejen vektor ni, right? Seterusnya adalah tingkah laku manusia. Yang ni memang tak boleh nak cakap apa dah. Ini lebih kepada kita punya attitude lah. Tak jaga kebersihan, buang sampah. Walaupun nyamuk tu dia bertelur ataupun membiak dekat air yang bersih, tapi sebenarnya air yang bersih, actually kawasan tu adalah kotor. So yang ni tingkah laku manusia ni, kita kena buat something lah. Kita lah peranan kita untuk educate masyarakat untuk lebih peka terhadap kebersihan dekat kawasan rumah dia lah. Okay? Alright. Okay. So tadi tengok ayat ni tak mengantuk kan. Sekarang saya bagi tengok gambar lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh vektor. Kita ada nyamuk,
And then aquatic snail ni siput biasa lah, siput dalam air. Lepas tu black flies, lalat hitam. Okey, ni ada flea, lice dengan tick. Apa beza? Apa nama dia? Okey. Alright, untuk flea ni kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil hama lah. Hama. Lepas tu lice ni selalu jumpa dekat rambut lah. So kutu lah, lice. Lepas tu tick. Tick ni kecil. Siapa tahu tick ni apa? Tahu? Sekenik. Sekenik. Nampak pun nampak sekenik. Okay. Saya selalu buat confuse ni, tapi bila letak gambar baru nampak jelas lah. Okay, lepas tu kita ada sandflies, and then kita ada stratum bugs, stratum bugs, and then kita ada setsel fly. Yang ni lah setsel tick fly. Okey, saya rasa tak nampak ni kot. Ni adalah merupakan senarai penyakit borne vector dan juga dia punya pathogen lah. Okey. Slide ni penting juga, tapi tak perlu ingat lah. Cuma kita kena tahu lah. Okey. Alright, contohnya vektor dia apa, pasal disease yang menyebabkan, dan dia punya pathogen lah. Okey. Contohnya macam nyamuk, nyamuk ada banyak spesies. Ada Aedes, ada Nautilus, Kulet. Penyakit yang nyamuk Aedes dia penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes. Contohnya macam chikungunya, dengue, filariasis, Rift Valley fever, yellow fever, Zika dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu anopheles, malaria. Okay. Ini penting juga, type pathogen pun kena tahu. Okay. Sebab ada orang confuse juga. Dia confuse dengue ni dengan malaria disebabkan organism yang sama, virus yang sama. Ternyata dengue dia dengue virus, malaria dia parasite. Parasite lain dengan virus. Okay. Okey, so kalau tengok kat sini, saya lebih tertarik kepada Triton bugs tu. Triton bugs tu. Triton bugs ni, ni dia punya gambar. Okey ni, yang ni Triton bugs ni. So kalau siapa tak pernah tengok, dekat belakang JP20 ni, dia ada taman rama-rama. Ni dekat taman rama-rama tu dia ada, dah habis tengok rama-rama dia bagi pameran lah. So pameran serangga. Dekat situ boleh tengok lah Triton bugs. Triton bugs ni dia menyebabkan penyakit cagas. Pernah keluar artikel dekat surat khabar, saya baca. Dia bahaya dia dikenali sebagai silent killer juga lah untuk vektor. Sebab dia boleh menyebabkan kegagalan jantung untuk berfungsi. So ini pun kena tahu sikit lah, okay, tentang Triton bugs tu. Dan Triton bugs ni dia punya nama lain adalah kissing bug. Kissing, cium. Tahu sebab apa dia kissing bug? Sebab Triton bugs ni dia suka sangat gigit muka orang, terutamanya dekat mulut. Tak tahu kenapa, dia jealous pun tak tahu. So sebab tu nama dia kissing bug lah. Tapi bahaya so siapa kena gigit tu cepat-cepatlah check untuk cagas. Okey, so dah habis dah. Alright. So ni penyakit borne vector yang kita kena tahu lah untuk sepanjang kursus kawalan ni, sebab kita deal dengan nyamuk so kita kena tahu. So saya pergi surface saja, saya ceritakan apa itu dengue, malaria, antimoniasis. Bahagian management dekat hospital tu saya akan sentuh, dan ciri-ciri nyamuk tu pun saya akan sentuh lah. Sebab saya telah di warning oleh pegawai ATS. Dia orang pun nak cerita juga pasal, sebab part ni adalah part entomologi lah. So dia orang akan cerita lah pasal apa spesies nyamuk dengan detail lagi lah. Okay. Part kawalan pun saya tak cerita. Sebab tu part kawalan tu Cik Ali Topet dengan Cik Ali Roslan. Nanti Ali Roslan marah pula saya cerita pasal kawalan. Okey, so kita pergi yang pertama, iaitu demam dengue lah. So demam dengue adalah salah satu penyakit yang penting yang menyebabkan masalah kepada kesihatan awam. So masalah kepada kesihatan awam lah. Dengue ni bukan kesihatan awam je, masalah kepada kita semua.
pening fikir denggi ni. Setiap hari fikir denggi kan, tapi tak selesai juga. Sampai gaduh-gaduh. Orang ni gaduh dengan orang ni, orang ni gaduh dengan ni, buat kawalan. So dia bukan kesihatan awam je, so dia masalah pada kita juga. So kita kena tahulah macam mana nak kawal dia. So dia terdapat di kawasan tropikal dan subtropikal, terutamanya kawasan bandar lah, yang terutama yang tengah membangun. Contohnya macam KKL ni lah, kita banyak pembangunan. So bila banyak pembangunan ni, dengan kita ada cuaca yang hujan panas, so dia ada tapungan air. So bila tapungan air itulah yang menyebabkan nyamuk yang banyak lah dekat Kuala Lumpur ni. Okay. So denggi ni disebabkan oleh virus daripada keluarga flavivirus dan dibawa oleh nyamuk iaitu Aedes aegypti dengan Albopictus. Okay. Denggi ni kena ingat yang ni je, dua spesies nyamuk ni, Albopictus dengan Aegypti. Senang je untuk denggi. Terdapat 4 jenis serotype denggi iaitu DENV 1, DENV 2, DENV 3 dan DENV 4 lah. Okay. Dan setiap jangkitan ni, bila kita dapat setiap jangkitan ni, dia akan menghasilkan antibody untuk melawan serotype tu sahaja. Contoh kalau anda kena jangkit dengan DEN1, so body kita akan produce antibody untuk lawan DEN1 saja. Dia tak akan produce lawan DEN2, DEN3, DEN2, DEN4 lah. Okay. Itu masalah dengan dengue virus lah. Okay. Dan setiap serotype ni dia boleh mendominasi satu kawasan tu sekurang-kurangnya 2 tahun. So kalau kita tengok situasi semasa kita, memang betul kalau kita tengok data kita, dia memang setiap 2 tahun, 2 ataupun 3 tahun kita akan tukar dari segi serotype tu. So sekarang ni serotype kita adalah serotype 3 lah, yang dominasi. Sebelum ni adalah 2 lah. Tapi bila ada shifting serotype tu daripada 2 hingga 3, masa tu akan ada kenaikan kes lah. Okay, dan jangkitan kali kedua adalah lebih bahaya daripada yang pertama lah, disebabkan antibody dependent enhancement. Okay. Siapa tahu antibody dependent enhancement ni? Tahu belajar sains? Tak tahu kan? Okay. Dia sebab apa kita kata jangkitan kedua ni tinggi dan lebih teruk lagi? Sebabnya badan kita ni dia dah ada sensitivity kepada virus tersebut, pathogen, antigen virus tersebut. Jadi bila antigen tu melekat saja dekat kita punya dinding sel tu, dinding sel ni automatik akan buka untuk virus yang lain untuk masuk terus. So disebabkan tu dia ada lagi cepat lah. Sebab tu lebih teruk daripada jangkitan yang pertama. Itulah kalau siapa-siapa nak explain lah dekat patient lah. Lalu patient lalu tanya, kenapa jangkitan kedua lagi teruk kan daripada pertama kan? Inilah jawapan dia. Okay, standard ni jawapan. Okey, ini merupakan gambar bagi dengue . Yang ni gambar raja ni sangat clear lah. Siapa tak nak tengok tak tahu lah. Okey, ni memang kena ingat lah dia punya pattern macam mana. Sebab dengue ni dia punya demam dengue ni dia dynamic. Dynamic ni maksudnya berubah-ubah. Tapi berubah kira-kira macam ni lah. Okey, contohnya dia akan ada demam 2-3 hari, panas lah. Panas, lepas tu tiba-tiba dia akan drop. Okay. So masa dia drop tu yang kita kena risau. Selalunya patient selalu datang kat saya ada buat klinik juga, jumpa patient kan, masa demam panas ni dia risau. Tapi kita paling risau masa dia tak demam, sebab takut dia collapse dalam keadaan shock. So sebab itu kita kena bagi tahu pesakit lah, okay, pasal bila yang dia perlu risau. Sebab tu kalau ikut dan satu lagi untuk demam bagi dengue ni, kita kena confirm dulu sama ada patient dengue ataupun tak sebelum kita bagi rawatan. Contohnya kita bagi rawatan Panadol. Walaupun dengar nampak simple je Panadol kan, Panadol boleh beli dekat kedai. Tapi Panadol ni siapa-siapa yang ada jangkitan dengue dia berbahaya. Sebabnya Panadol ni bila kita makan, dia akan di-digest atau di-metabolize dekat liver. Dan kita tahu
virus dengue ni dia akan kacau hati juga. Jadi bila hati dia kacau dan kita ambil Panadol, so kita punya hati tak boleh metabolize paracetamol, menyebabkan kita ada toxicity dari segi Panadol tu lah. So bahaya lah. So ada saya pergi mortality meeting baru-baru ni, doktor pakar tu panel lah, dia memang suruh lah, kata confirm dengue tu baru boleh bagi Panadol. Kalau tak confirm tak boleh. Dan Panadol ni kita bagi bukan secara regular, bukan 3 kali sehari, 4 kali sehari. Dia bila perlu sahaja. Jangan ambil secara berkala. Tak boleh. Yang untuk dengue ni senang ni, kalau kita nak rawat, jadi kita kena jaga dia punya hydration, dia punya air. Tu kena banyak minum air kosong. Macam ada semua orang tanya, adakah vitamin untuk dengue? Ni selalu saya tengok dekat Facebook, dekat TikTok pun ada tanya pasal boleh ke ada suplemen kan. Sebenarnya dengue dia tak ada suplemen lah. Itu jawapan dia, tak ada suplemen. Tapi kalau kita suruh dia increasekan pemakanan dia tu. So pemakanan tu kita boleh. Kalau nak makan apa kan, kalau dia nak makan air kelapa, makanlah air kelapa tu 3 biji pun tak apa. Kalau nak makan ketam, makan je ketam kan. Tapi ketam kelapa tu dia tak membuatkan virus dengue tu mati. Okay. Tujuan dia kita nak bagi dia habis status dia bagus lah. Okay. Alright, so apa cabaran diagnostik bagi dengue? Dengue ni disebabkan dia virus, so simptom-simptom dia tak spesifik macam yang lain. So dia macam lebih kurang virus like illness lah. Semua ada demam, batuk, sema tu. Okay. Semuanya dia ada sakit sendi, sakit otak tu, tapi tak spesifik. Boleh kata saya jumpa patient, boleh kata 20 to 30% ada patient yang ada masalah sakit otak, sakit sendi. Yang lain tak ada langsung. Ada yang patient yang tak ada demam langsung, tapi positif dengue. Okay. Alright. Disebabkan itu, history taking ni penting. Dan satu lagi, kita kena tahu kawasan mana yang ada wabak dengue. So bila kita tahu okay, patient ni daripada kawasan tu ada wabak dengue, kita boleh diagnose. Okay, kita boleh sebab supportive lah. Lepas tu kita boleh buat ujian sekali lah untuk menyokong kita punya diagnosis lah. Okay, tu sebab tu penting lah. Alright. So, macam tadi saya kata lah, saya tak nak tutup pasal treatment dekat hospital kat sini So ni notifikasi untuk dengue. So all suspected dengue cases daripada private ataupun public mesti notify melalui telefon, fax, notifikasi ataupun WhatsApp lah dalam masa 24 jam. Okay. Dari tanda diagnosis lah. Okay, yang tu penting lah. Ini penting untuk kita. Dan failure untuk kegagalan untuk notify, kita boleh compound lah facility tu ataupun staf kesihatan di bawah Prevention and Control Infectious Disease Act 1988 Act 342. Okay. Notify cases perlu kes yang dah notify perlu di follow up oleh pegawai daerah. Okay. Ini peranan pegawai daerah lah untuk dia siasat, dia verify, lepas tu daftar kes dan juga buat kawalan. Okay. Kalau ikut Haji Ilan dapat notifikasi terus buat kawalan. Tapi kita tengok ada yang tu tak boleh buat apa lah, subjektif lah benda ni. Sebab kita ada kes banyak so at least daftar kes dalam 3 hari tu kena buat kawalan lah. Okay. Lepas tu dengue, all dengue death, kematian dengue ni mesti notify. Okay. Bukan setakat daftar kes dia, bukan setakat notify suspected case. Bila dah mati pun kita kena notify juga sebab kena ada buat investigation lah, okay. Dan audit kematian ni perlu dijalankan dalam masa 7 hari selepas kematian. Okay. So macam kita memang capai lah, Dr. Azman dia sangat bagus. Dapat yang mati terus buat meeting . Okey, so ni pencegahan secara general, pencegahan dan kawalan dengue. Macam biasalah, penghapusan tempat pembiakan, lepas tu kawalan kimia ni masuk double siding, lepas tu fogging dengan ULB Kemudian modifikasi persekararan ni, maksud dia contoh macam contoh kita ambil Istar Tasik lah. Istar Tasik ni kes banyak sangat, sampai 72 kan. Dia punya penduduk tu sikit dia
dalam 300 tak salah saya. So jumlah tu banyak. Jadi masalah utama saya dah pergi tengok kat situ juga. Masalah utama dia adalah gutter contoh. Gutter dia tu memang menyakung air. Jadi untuk apa yang kita beritahu modifikasi ni, dia kena ubah lah dia punya struktur gutter tu macam mana dia nak buat, supaya tak ada tapungan air dalam tu. Okay. Yang seterusnya ni penguatkuasa undang-undang. Penguatkuasa undang-undang ni penting lah untuk dengki ni. Setakat ni bagus. Setakat ni bagus lah dari segi undang-undang. Tapi ada kelemahan juga. Sebab saya tengok dia jadi tak seragam. Ada setengah bagi compound, ada setengah bagi notis saja kan. So contoh kalau kita kena tahan dengan polis, polis dia terus bagi saman terus. Dia tak ada budi bicara apa kan, dia terus bagi saman. Sepatutnya kita kena buat macam tu lah. Jumpa je terus bagi. Jangan kita tak apa ni kan. Memang tak apa, memang dia kali kedua kita datang memang dia tutup pintu satu. Dah satu tak dapat compound. Satu lagi memang kita tak boleh nak kuatkan kuasa undang-undang dan kita tak boleh nak mencegah lah membiarkan nyamuk tu. Okay. So sekarang ni bila kita jumpa dia dapat je membiarkan, kita terus compound. Jangan bagi muka kat diorang. Okay. Nampak street kan. Okay, so kita pergi ke penyakit yang kedua iaitu malaria. Okay. Malaria ni adalah jangkitan sel darah merah. Okay. So disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Plasmodium. So ini senang ini jangkitan sel darah merah. Keyword dia jangkitan sel darah merah oleh parasit Plasmodium. So dia dibawa oleh nyamuk Anopheles, dan kita ada 4 Plasmodium spesies iaitu Falciparum, Variegate, Ovale dan malaria lah. Okay. Dan dia ada banyak kategori untuk subspesies ni. Kita ada dia bagi pada human malaria, ada zoonotic malaria. Tapi kalau untuk human malaria ni dia semua boleh, tapi kita fokus pada Falciparum, Variegate dengan Ovale. Ya betul. Semua. Satu lagi yang kita terlepas adalah Knowlesite. Knowlesite adalah zoonotic malaria. Okay. Zoonotic ni maksud dia punya host tu atau dia punya reservoir tu adalah haiwan lah. Okey. So yang ni adalah kitaran hidup malaria. Kat sini tak nampak nampak sikit lah. Okay. So alright. So kita tengok kat sini lah untuk kitaran hidup. Dia bermula daripada nyamuk Anopheles betina yang telah dijangkiti oleh malaria. Okay. So dia akan gigit manusia. Masa digigit ni dia akan lepaskan sporozoid. Okay. So bila sporozoid ni dia akan pergi ke hati. So kat sini lah kita ada banyak hati lah. Macam hati, di mana dekat sel hati ni, daripada sporozoid dia akan jadi skizon. Ini skizon. Okay. Skizon. So bila dah banyak, lepas tu dia akan rupture. So dia akan keluarkan skizon ni, dan dia akan jadi immature tropozoid. Okay. Dan immature tropozoid ni dia ada dua kemungkinan je, sama ada jadi tropozoid ataupun dia akan jadi immature tropozoid dengan gametocyte. Okay. So masa ni, ini adalah kita punya untuk diagnosis kita. Okay. Kalau kita ambil darah lah, so masa sebelum ni kita tak nampak. Okay. Sebab tak ada ni tropozoid dengan gametocyte. So Dr. Azman dia cakap tanya lah kalau untuk malaria. Macam ni saya tak tahu detail, sebab malaria kita akan buat SME secara detail mungkin next year lah untuk program eliminasi malaria. Okay. So Dr. Azman dia suka tanya sama ada kita buat PITMP tu ada gametocyte ataupun tak ada gametocyte. Ini kita kena tahu lah. Okay. Sebab penting untuk diagnosis. Okay. So untuk mencet tropozoid ni dia akan jadi skizon dekat sel tu, dia rupture dan dia akan tikar sama macam biasa juga. Okay. Dan gametocyte ni dalam keadaan negatif ni bila nyamuk ni gigit, dia akan bawa ke tempat lain. Dia akan transfer gametocyte ni kepada orang lain pula. Okey, tu kitaran dia akan berpusing lah. Okey, right. So yang ni kena tahu lah. Okey, ini tanda-tanda malaria.
So tempoh inkubasi bagi malaria secara purata adalah 10 hingga 14 hari. Tapi boleh seawal 7 hari dan boleh selewat-lewatnya 20 tahun bagi kes contohnya macam film malaria ni lah. Kita memang ada kes yang sampai dia punya period dia lama 20 tahun. Lepas tu dia mempunyai sejarah perjalanan ke tempat yang ada endemik malaria. Okay. Macam ni saya letakkan falciparum beberapa hari. Okay. Contohnya dia dia ada history dalam tempoh 6 minggu untuk falciparum, setahun bagi buyback. Lepas tu penulisan 9 hingga 12 hari. Okay. Alright. Dan tanda klasikal bagi malaria ni adalah fever paroxysm. Paroxysm. So kalau tengok dekat belah kiri ni ada graf lah. Paroxysm ni maksudnya dia naik turun, naik turun, naik turun. Okay. Okay. So masa ni dia akan demam tinggi lah. Lepas tu dah okey, lepas tu dia naik balik. Okay. Dia sebab apa dia ada fever paroxysm tu? Sebab apa ada macam tu? Tak tahu kan? Okay. Dia disebabkan ni lah slide sebelum ni. Ni sebab tu slide ni penting. Sebab ada ni, bila dia pecah dia menyebabkan jangkitan yang teruk lah. So menyebabkan fever semua tu lah. Okay. So masa dia tak pecah ni dia tak ada demam. So bila dia rupture ni, so dia release dia punya skizon tu. So masa tu ada demam. Sebab tu selalunya demam malaria ni dia berpanjangan. Dia lain daripada denggi. Denggi ni dia ada dinamik sekejap je. Dalam tempoh kurang 10 hari dia dah okey dah. Tapi kalau kita jumpa pasien yang demam berminggu-minggu, maksudnya kita kena suspek malaria lah. So kita kena buat PNP. Kalau macam ni. Okay. Sebab tu penting lah untuk cara hidup. Kita tahu cara hidup malaria ni. Alright, so definisi bagi uncomplicated, severe dan complicated malaria lah. Okay, uncomplicated malaria ni didefinisikan sebagai symptomatic malaria without sign of severity. Clinical ataupun laboratory lah. Maksudnya dia ada simptom yang lain tapi dia tak teruk lah. Okay, itu uncomplicated. Bagi severe ataupun complicated, dia ada salah satu sign ni, untuk koma, tuberculosis, severe anemia, hypoglycemia. Okay, yang ni selalunya kita jumpa dekat hospital lah. Okay. So saya boleh skip lah. Ni pun sama sebab panjang sangat. Okay. Jangan risau, yang malaria ni memang saya beritahu lah, kita akan buat CME khas untuk malaria. Alright, kita pergi kepada chikungunya. Okay, seterusnya. So perkataan chikungunya ni adalah chikungunya. Chikungunya. Dia bahasa Kimado bahasa African lah. Bahasa African. Okay. So dia bermaksud membongkok akibat sakit sendi yang kuat. So siapa yang pernah dapat chikungunya, saya tak pernah dapat lah, tapi berdasarkan apa yang sakit yang kita tahu, chikungunya ni dia sakit sendi dia melampau lain daripada denggi. Dia sakit sangat-sangat. Okey, dia dikenalpasti di Tanzania pada tahun 1953 dan adalah endemik di kawasan tropika terutama di benua Afrika dan India. Okey. Dia disebabkan jangkitan chikungunya virus daripada dalam jenis alpha virus keluarga Togaviridae. Tadi denggi, Tediviridae kan? Ni Toga pula, Togaviridae. Okey. Tapi tak penting lah, tak tahu lah untuk keluarga ni. Okey, dia ada 3 dan ejen yang membawa vektor ni adalah nyamuk Aedes, membawa denggi. Dan kita ada 3 jenis genotype, iaitu Asian genotype, West African, Central East African. Okay, walaupun kita ada 3, tapi dekat Malaysia ni kita hanya ada 2 sahaja genotype, iaitu Asian atas ni dan nombor 3 Central dan East African. Okay. So kes pertama kita adalah di Malaysia adalah di Sabah Pokla, iaitu pada tahun 1998. Okay, dengan berjumlah 23 kes genotype Asian. Dan seterusnya kita ada genotype East dan Central dan East African di Perak pada tahun 2006. Okay.
kita ada kes tapi kita ada kematian lah, itu bagus dia. Alright, gejala penyakit dan ujian makman. Okey, tentang makman. So, tempoh inkubasi penyakit ini adalah di antara 3 hingga 12 hari. Dan simptom-simptom ni adalah demam panas, mengejut, sakit sendi macam saya kata, sakit sendi. Lepas tu lain-lain tu sakit kepala, sakit perut macam denggi juga, tapi yang paling teruk tadi yang sendi lah. Dan kalau tengok ni, dia tulis kat sini, pesakit boleh mengalami gejala sakit sendi yang berlarutan sehingga setahun ataupun lebih. So lama sakit sendi ni. So kalau sakit sendi, siapa yang sakit sendi setahun berapa lama ni, tengoklah GMC semua tu kan. So penting untuk tahu timbulnya ni. So terdapat 3 jenis ujian makman yang digunakan, iaitu serologi, PCR dan isolasi virus lah. Okay? Alright. So ni adalah perbezaan antara simptom chikungunya dan denggi. Okay, kalau tengok dia punya demam ni, demam bagi chikungunya dia akut sekejap. Kalau untuk denggi ni dia beransur-ansur. Kalau kita tengok pattern pun dia akan beransur-ansur. Okey. Bagi tempoh demam adalah untuk Cina ada 1 hingga 2 hari, macam cepatlah dia berbanding yang denggi 5 atau 7 hari. Ruam bagi Cina dia kerap, denggi jarang lah. Memang betul lah. Kalau saya jumpa penyakit denggi ni, kita kalau belajar teori memang kita hafal lah, ada ruam lah, ada atradia, mardia semua kan. Tapi kalau clinically susah kita jumpa yang very spesifik pada penyakit tu. Contoh macam denggi, saya boleh kata 1% je saya jumpa yang ada ruam, yang lain tu tak ada. Okay? So kalau tengok ni cirinya ni memang kerap lah. Okay? Lepas tu sakit sendi kerap, denggi tak ada sangat. Okay? Lepas tu leukopenia ni darah putih dia kurang lah. Ini kerap, tapi yang ni denggi tak kerap lah. Trombositopenia dia balik kerap. Okay, denggi kerap dan ni platelet lah. Platelet dia tak kurang lah. Okay. Alright, untuk surveillance case, adalah bertujuan untuk mengesan kejadian kes bagi memulakan tindakan awal diambil dan mencegah penularan penyakit chikungunya. So ini saya letakkan definisi kes. Definisi kes bagi kes klinikal adalah seseorang yang punya gejala demam dan sakit sendi dan juga ruam lah. Okay. Rantaian epidemiologi ni tak perlu sebab dia just epic link saja. Dan kes disahkan adalah apabila seseorang tu mempunyai kriteria klinikal dan juga positif ujian makman. Okay, sama ada melalui 3 ni lah. Okay, macam antibody, lepas tu RT-PCR dan juga IgG lah. Okey, bagi cikgunya ni notifikasi hendaklah dibuat sama juga 24 jam okey. Dari telefon, fax, WhatsApp semuanya. Dan penyiasatan kes, semua kes cikgunya yang dilakukan perlu disiasat dalam 24 jam. Setiap kes yang dijangkit perlu dibuat ujian pemeriksaan serologi atau PCR ataupun isolasi virus. So tak boleh diagnose cikgunya based on clinical sajalah, dia mesti ada lab investigation, confirmation. So macam biasa hasil kesihatan perlu diverifikasi oleh penolong kesihatan sedaran dan juga pegawai epic lah ataupun daerah. Pengesanan kes secara aktif ataupun ACV perlu dijalankan apabila wabak berlaku secara cepat lah. Okay? So pendaftaran kes ni boleh dibuat di platform online. Tak ada apa So nak saya beritahu, maklumat lengkap kesihatan kes hendaklah dimasukkan ke dalam sistem pangkalan data e-platform online untuk tinggal dalam 9 hari dia stated dah dalam 9 hari selepas fogging pusing yang kedua dilaksanakan. Okey, kita take note lah. Okey, 9 hari. Okey, yang last sekali filariasis filariasis ni sebab kes pun tak banyak lah, tapi kita tahu jugalah. Okey, so filariasis ni adalah penyakit lutut ataupun dikenali sebagai elephantiasis lah. Kaki macam gajah. Alright. Okey.
1/3 pengidap filariasis tinggal di India dan 1/3 di Afrika dan selebihnya di Asia Tenggara. Okey, so Asia Tenggara ni termasuk kita lah. Di Malaysia ni terdapat 8 buah negeri, iaitu Kedah, Perak, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Dan semua negeri ni yang saya sebutkan ni dah dimasuk dalam program eliminasi filariasis dan batik kebangsaan. Kita ada malaria, kita ada filariasis juga untuk program eliminasi. Okay? Dan strategi program ini adalah menghentikan transmisi jangkitan filariasis dan mengawal mobiliti pesakit filariasis. Okay? Dan melalui program ini kita bagi ubat dalam skala yang besar lah, okay? Kepada penduduk yang tinggal di kawasan endemik untuk setiap tahun untuk 59. Okey, kat sini ada sikit life cycle untuk filariasis. Okey, macam biasa lah, filariasis ni dia disebarkan oleh nyamuk Anopheles dengan Mansonium. Okey, so bila dia inject tu, cacing ni dia akan tinggal dekat saluran limfatik. Limfatik ni adalah kita punya lymph node kan, semua kan. So lymphatic system ni dia penting untuk kita produce antibody. Jadi filariasis ni dia akan tinggal kat situ lah. Okay? So bila tinggal kat situ, dia mengganggu sistem lymphatik kita. So yang menyebabkan tersumbat dan juga pembengkakan lah anggota-anggota badan. Okay? Alright. So bila dia dekat duduk dalam lymphatik tu, dia boleh membiak sehingga berjuta-juta, bukan beribu, berjuta-juta. So banyaklah. Okey, untuk diagnosis ni biasa dia pembacaan slide saja. Cuma ni nak beritahu kat sini, untuk kita buat slide ni kita perlu buat waktu malam. Sebab cacing kita ni dia aktif waktu malam je. Jadi kalau kita buat waktu siang ni, susah kita nampak dia punya finding lah. Okay. Alright, ni tanda-tanda penyakit filariasis. Dia ada acute dengan kronik lah. So kalau simptom acute ni, dia ada local symptom pun, simptom setempat iaitu pembekakan, demam, radang, kemerahan, kesakitan melampau pada kawasan yang sensitif lah. Okay. Dan secara amnya dia boleh menyebabkan demam, sekan, pening kepala dan kerusuhan. Dan kalau yang kronik tu masih lama lah, dia tak dapat rawatan lah. So dia boleh menyebabkan lymphedema dan urogenital lah. Okay. So kalau tengok tu memang gambar tu ngeri dia tengok gambar. Saya pernah nampak lah untuk yang ada hepatitis ni dekat Ceras. Dia bukan patient saya lah, dulu saya kerja kat Ceras. So kat situ. So masalah dengan penyakit ni, yang kronik ni, kita nak menjaga dia punya kebersihan tu. Sebab dia dah besar macam tu, kadang ada kulit yang kita tak nampak, ada yang luka. So bila luka tu dia jadi jangkitan kuman. Bila jadi jangkitan kuman, itu yang susah kita nak rawat. So jadi penyakit pula jadi sepsis lah apalah. So sebab tu untuk filariasis, penyakit yang ada filariasis untuk ni, kita nasihat lebih kepada kebersihan. Lepas tu tengok ada yang kes sampai ni telur dia bengkak. So bahaya lah. Alright, ini adalah ubat-ubat yang kita bagi untuk rawatan program eliminasi filariasis. Ada 2 ubat DEP, DEC dengan albendazole. Albendazole ni untuk dia ubat cacing lah. Okay. Kalau pergi farmasi, actually albendazole ni dia available dekat farmasi. Cuma ni dia perlukan preskripsi doktor lah untuk dapatkan ubat ni. Dan untuk program ni, dia diletak bawah kawalan saya yang DOT, Direct Observation Therapy. Okey, so pencegahan ni macam saya beritahu lah. Okey, satu yang pertama dia kebersihan yang bawah ni kebersihan. Okey, yang atas tu kalau punya kat endemik tu, kalau boleh tu
jangan bagi kena gigit nyamuk lah. Sebab bila kena gigit nyamuk tu dia boleh transfer kepada orang lain. So orang nanti dapat, okay? Alright. Lepas tu kena pakai pakaian yang apa tu, panjang yang hitam lah, supaya nyamuk tu ditiru. Alright. So tak ada apa lah, yang ni je. Okay, so tercapai lah kita punya objektif. Ada dua je objektif, iaitu vektor, reservoir, host dan juga dengan pasti contoh-contoh vektor dan penyakit buang vektor. Okay, alright. So siapa yang kurang faham penyakit yang saya bincang ni, yang saya berceramah ni, boleh tanya saya lah personally. Okay, saya rasa tak ada apa lah. Kamu apa lah? Terus tengok. Saya janji nak ada korban, cakap lah. Okey, itu saja dah. Right. Terima kasih kepada Dr. Khairi. Tak ada nak tanya soalan Dr. Khairi, tak ada? So, semua clear? Saya tengok semuanya skema, saya tengok dia bagus dan nampak macam satu suasana yang sangat-sangat baik. Tak apa tuan-tuan, kalau puan-puan kita sebenarnya dah ambil kesempatan untuk bersantai ataupun kita tanya soalan.